lagi yang tak hantar? Saya dah hantar. Yang hantar tu Ustaz puji. Dah siap, sampai tak Bagus. sempat nak hantar. Yang tak Saya hantar dah ni Ustaz kata, yang tak hantar boleh hantar lagi. Ustaz buka lagi peluang tak hantar lagi sekali. Okey, mari tengok. Kita belajar bab baru hari ni, pelajaran baru iaitu mengenai Madinah. Masyarakat Madinah. Ini memang masyarakat Madinah. Oh, ke Kelima, tadi? masyarakat Madinah. Ustaz kenapa Ustaz ada gambar macam peta di seluruh bandar? Pandai bawa. Ini yang gambar peta. Kalau orang tak tahu, inilah gambar peta. Yang ni gambar peta benua Afrika. Yang ni Eropah. Mana Ustaz nak conteng ni? Mana alat tu? Afrika. Ni tempat orang yang biasanya orang-orang kulit hitam di sini lah. Orang Afrika yang kita kenal kan, kulit gelap. Kulit gelap, kulit hitam, kulit gelap. Ada juga yang kulit putih. Mana Malaysia? Cuba teka mana Arab Saudi. Arab Saudi kat mana? Cuba teka. Yang ada Mekah dan Madinah. Malaysia. Malaysia cuba mana teka. Ustaz? Malaysia. Mekah dan Madinah kat mana? Ini Mekah dan Madinah ni. Kawasan ni Mekah dan Madinah. Inilah kawasan dia. Ini panggil Arab Saudi sekarang kerajaan Arab Saudi kan. Ini tempat. Ustaz, dia tanya mana Malaysia? Malaysia ada, Malaysia tu kat sini. Tu tepi sekali, nampak tak tepi sekali? Mana? Tak tunjuk kat Cantik Malaysia. sikit Ustaz. Tak boleh tarik. Sampai dekat sini je peta dia. Apa Malaysia ada lagi tepi ni. Saya juga. Ini Afrika, ini benua apa ni? Benua Amerika Latin. Inilah orang cakap Brazil tu. Tak nampak je. Tak nampak apa? Memang tak nampak sebab dia kecil. Susah nak bagi tahu. Ini tempat kawasan Eropah, tempat orang Mak Saleh tinggal. Ini ada orang di sini. Mak Salim. Mak Saleh. Mak Saleh Siapa yang Mak Saleh? putih tu. Besarnya tempat ni. Saya dah tahu warna putih. Besar tempat dia orang. Kita ni ada kawasan pulau. Pulau ni dua tengah air, tempat laut. Kita lain dengan dia orang. Kita ada Ustaz, Ustaz. ya. Best tu Ustaz laut. Kita lagi best sebab kita ada banyak pantai. Siapa yang dia punya tempat tu besar? Yang ni apa ni? Richa apa ni? Mana baca ke mana tu? Yang warna hijau yang besar. Yang ni ke? Oh, Peru. Peru. Ini negara Peru. Ini Amerika Latin lah. Peru ke Peru Ustaz? Peru. Peru lah kan sebut Peru. P-E-R-U. Paraguay. Peru cakap pasal. Peru. Siapa yang kenal Messi tahu? Messi dia Argentina ada kawasan dia. Ada Argentina. Argentina kan Messi kan. Ini kawasan dia duduk ni. Yang besar ni. Baik, cuba tengok. Macam ada kapal kat situ. Kapal kat. Ini dah luar kapal ni. Kalau contohlah kalau Messi nak pergi Malaysia naik kapal, dia akan lalu ke Messi sini. nak pergi Malaysia. Dia pergi lalu kat sini Tanjung Harapan, lepas tu dia baru nak pergi Malaysia. Malaysia kat sini kat ujung. Aku tidak. Okey dah kita belajar bab peta dah habis dah bab peta. Sekarang Ya apa tu? Macam tu. Mama. Okey. Tu ada saya. Kita kat sini. Nombor 5.1 pengenalan masyarakat Madinah. Madinah adalah tempat yang subur Adik pergi tempat lain dan dik. beriklim lebih sejuk daripada Mekah kerana ia terletak lebih tinggi dari aras laut. Mempunyai banyak sumber air sehingga kebun-kebun tamar, anggur dan gandum hidup subur. Anggur ni dia hidup di kawasan tanah Arab punya. Sama juga dengan tamar. Tamar ni kurma lah. Dan juga gandum. Orang Arab ni dia makan roti. Kita macam kita makan nasi kan. Orang Arab dia makan roti. Jadi dia perlukan tanaman gandum tu. Dia perlukan tanaman gandum. Supaya dia orang dapat buat roti. Dan juga Madinah ni, siapa yang pernah pergi Madinah dia tahulah. Madinah ni dia lagi sejuk sikit daripada Mekah. Sejuklah sikit daripada Mekah. Mekah lagi panas. Sebab dia berada tinggi daripada aras laut. Dan Madinah juga tempat yang subur, tempat yang boleh hidup berbagai-bagai tanaman lah. Seperti kurma, Ada anggur, strawberry, ada lemon. Tapi kalau rambutan, durian tak hidup kat sini. Pokok rambutan dan pokok durian tak hidup dekat kawasan Arab.
Dia hidup kat kawasan Malaysia je. Ini keistimewaan Sebab Malaysia. itu nama tumbuhan-tumbuhan kita. Betul. Itu buah-buah tempatan kita lah. Jadi Buatan Malaysia. Buatan kat Malaysia. sini je. Terutamanya durian. Durian pokok yang besar tu tak hidup kat tanah Arab. Apa lagi? Pokok-pokok bunga kita yang tak hidup di tanah Arab. Ada lagi, banyak lagi. Tapi mereka pun ada banyak. Mereka di Arab ni ada buah tin, ada buah zaitun. Siapa pernah makan buah tin? Siapa pernah pergi Mekah, dia mesti pernah merasa buah tin. Surah tin lah. Ada surah At-Tin. Pandai ada kan dalam Quran surah At-Tin wa tin wal zaitun tu. Demi buah tin dan buah zaitun. Itu ada di tanah Arab lah buah-buah tu. Wa tin wal zaitun. Siapa pernah hafal? Siapa dah pernah hafal surah tu? Saya. Wa tin wal zaitun. Sila baca. Nak dengar sikit. Makan Haji. Watin wal zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey, sampai di situ saja. Dah. Okey dah. Jadi nak bagi tahunya, hebatnya kelebihan buah tin. Tapi buah tin ni dia hidup di tanah Arab. Boleh juga nak tanam di Malaysia tapi kena ada banyak lah posisi dia, kena jaga iklim dia, tanah dia banyak lah. Cuma susah juga nak tanam di Malaysia. Okey, mari tengok slide yang seterusnya. Ustaz, kenapa ada orang cecak je? Ya, apa? Kenapa ada orang Okey, cecak? siapa nak tolong baca? Okey, ni siapa nak tolong baca ni? Adik, sila baca ni pengenalan masyarakat Madinah. Pengenalan masyarakat Madinah tempat subur dapat makan. Macam ni, baca yang ni je. Baca mana? Yang ni. Madinah ialah tempat yang subur dan beriki. Madinah ialah tempat yang subur dan lebih sejuk. Lebih sejuk daripada Mekah kerana ia terletak lebih tinggi daripada aras laut. Tinggi daripada aras laut. Mempunyai banyak sumber air hingga kebun-kebun tamar, anggur dan gandum hidup subur. Ustaz, ada bagus Haji. Dia kata saya nak baca. Siapa yang nak baca? Siapa yang cakap tu? Idina ke? Cuba bayar. Okey. Okey, mari tengok. Okey, kita masuk lagi dalam bab 5.1 lagi, tak habis lagi. Penduduk Madinah terdiri daripada berbagai kaum. Malaysia pun ada banyak kaum juga. Malaysia ada kaum Melayu, ada kaum Cina, ada kaum India, Iban, Kadazan, Dusun, banyaklah. Ada Madinah pun ada juga, banyak kaum juga. Antaranya ialah kaum satu lagi yang pelik sikit nama dia. Dekat Malaysia nama dia orang Bangla. Itu bukan orang Malaysia tu awak. Astagfirullah. Salah tu. Orang Bangla bukan asal sini. Orang Bangladesh di negara daripada Bangladesh je. Cuma datang sini bekerja. Bangladesh. Dia orang Islam tahu tak baik kita hina dia. Dia orang Islam juga. Cuma dia bukan asal sini Malaysia. Dia orang dia orang yang datang dengan tiket bekerja lah. Dia datang bekerja saja. Tapi negara asal dia di Bangladesh. Tapi kita ni ada banyak kaum lah kan. Banyak kaum Malaysia ni. Ada orang Kelantan, ada orang Terengganu, ada orang Pahang, ada orang Perak, ada orang Kedah, ada orang Utara. Ada orang Kelantan. Kelantan, ada orang Ganung, ada orang Perak. Perak. Pamaway. Jadi banyaklah Malaysia ni ada banyak kaum. Sama juga Madinah pun ada banyak kaum. Antaranya kaum Madinah ada 3 yang paling besar lah. Antaranya kaum Khazraj. Susah sikit nak sebut ni. Khazraj. Yang kedua kaum Aus. Dan yang terakhir kaum Yahudi. Ya Allah, ada juga Yahudi tapi Madinah memang ada lah kaum Yahudi. Jadi 3 kaum. Mereka ni semua menetap di Madinah. Tapi awak kena ingat satu perkara. Ya, ada orang tanya aku tu. Bapa. Apa? Apa mana Bapa? Adik. Aduh. Salah. Adik saya. Adik lah yang Rifki ni. Dia nak belajar juga.
Dia belajar juga. Okey, semua fokus di depan ni. Okey, berhenti main chat ya awak. 97 dah orang chat dah ni. Jangan nak main chat. Mana papa? Tak ada apa-apa kat sini. Mana papa? Papa dekat rumah harus panggil ataupun papa kerja. Okey, mari tengok. Okey, seterusnya. Okey, ada siapa nak tolong baca ni? Okey, banyak sangat ni nak tolong baca. Saya nak baca. Silakan baca. Baca nombor 3. Khazraj adalah puak yang terbesar di Madinah. Okey, terima kasih Aisyah. Okey, seterusnya nombor 4. Siapa nak tolong baca nombor 4? Cakap puak tak apa puak. Elofa. Okey, Elofa. Ustaz, puak tu apa puak? Puak tu macam kaum lah, macam golongan. Dia macam kaum ke bangsa lah macam tu. Dia macam geng. Kalau istilah kita panggil geng. Geng Khazraj. Okey, nombor 4 siapa tolong baca nombor 4 Ustaz minta Nailafa tolong baca. Dia cakap dia nak baca tadi kan? Betul. Nailafa boleh buka mic baca nombor 4. Alaihi Wasallam telah bertindak bijak dengan menpadukan penduduk Madinah dengan keadaan Islam. Okey, terima kasih Nailafa. Okey, seterusnya nombor 5. Siapa tolong baca nombor 5? Ryan Rizki. Okey, sila Ryan Rizki tolong baca nombor 5 lah. Tak dengar suara Ryan. Okey. Penduduk Madinah yang terdiri daripada Aus dan Khazraj menjadi pembantu kepada kaum Muhajirin yang datang dari Mekah dalam serba kekurangan. Mereka digelar sebagai kaum Ansar. Laju bacaan Ryan lancar. Okey, bagus. Terima kasih Ryan. Okey, nombor 6. Kebanyakan. Okey, siapa tolong baca? Okey, silakan Ama baca Ama nombor 6. Kebanyakan penduduk Madinah bekerja sebagai petani. Sebahagian mereka tinggal di lereng bukit dan lembah kerana kawasan itu sesuai untuk bertani. Jadi orang Madinah ni dia adalah orang yang bekerja sebagai petani. Okey, nombor 7. Siapa nak tolong baca nombor 7 yang terakhir lah kiranya nombor 7 ni. Ada yang nak tolong baca nombor 7? Ustaz, orang Isyak sampai. Okey, terima kasih kepada Ahmad yang baca tadi. Tolong, terima kasih. Okey, seterusnya nombor 7. Siapa nak tolong baca nombor 7? Okey, Kisha baca nombor 7. Okey, silakan baca nombor 7 Kisha. Okey. Majoriti penduduk Madinah adalah menyembah berhala. Walaupun begitu, mereka adalah kaum yang sering mencari kebenaran mengenai keluhanan. Okey. Yang kawan-kawan awak yang telah baca tadi daripada hadis Nailafa, Amal Wafiq, Ryan kan, sehinggalah Kisha baca ni. Ini semua adalah latar belakang ataupun introduction lah kata pengenalan kepada masyarakat Madinah. Macam mana masyarakat Madinah tu, apa itu masyarakat Madinah dan macam mana dia orang punya perangai lah. Jadi nombor 3, kita tengok pada atas sekali. Kaum yang paling terbesar di Madinah adalah kaum Khazraj. Macam kita di Malaysia, kaum yang paling besar di Malaysia kaum apa? Kaum Melayu lah, kita lah kan, kaum Melayu paling besar di Malaysia. Sama juga di Madinah, kaum yang paling besar adalah kaum Khazraj. Dan Rasulullah SAW telah bertindak bijak dengan menyatu padukan penduduk Madinah dengan keadilan Islam. Okey, kenapa jadi macam tu? Kerana sebelum ni kaum Khazraj dan juga kaum Aus
sering berperang sesama sendiri. Maknanya mereka berperang walaupun berada dalam satu negara, satu kawasan. Selalu berperang sehingga banyaklah kematian. Hinggalah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi kita ni, dia menyatu padukan kaum-kaum yang bergaduh tu, geng-geng yang bergaduh ni Nabi satukan dengan keadilan Islam supaya mereka ni tak bergaduh lagi lah. Mereka ni saling sayang, menyayangi, tidak berdendam, baik dah macam biasa, jangan bergaduh lagi. Itulah hebatnya Rasulullah. Hebatnya Rasulullah Nabi kita ni. Okey, seterusnya penduduk Madinah ni yang terdiri daripada Aus dan Khazraj menjadi pembantu kepada kaum Muhajirin yang datang dari Mekah dalam serba peperangan. Mereka digelar sebagai kaum Ansor. Jadi ingat sini murid-murid. Dia ada dua kaum yang besar kan dalam Madinah kan, kaum Aus dan juga kaum Khazraj. Mereka juga digelar sebagai kaum Ansor. Kenapa? Kerana mereka ni sering menjadi kerana mereka ni menolong orang-orang Mekah yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, menolong sahabat-sahabat Nabi, menolong Nabi sendiri berpindah daripada Mekah ke Madinah. Jadi mereka ni dipanggil sebagai kaum Ansor. Dan kebanyakan penduduk Madinah bekerja sebagai petani. Sebahagian mereka tinggal di daerah bukit dan di lembah kerana kawasan sesuai untuk bertani. Jadi inilah pekerjaan kaum Madinah. Jadi kalau orang tanya, kaum masyarakat Madinah ni bekerja sebagai apa? Contoh dia tanya kawakan. Jadi awak jawab, mereka ni bekerja sebagai petani dan mereka juga tinggal di lereng-lereng bukit supaya mereka senang untuk bercocok tanam, untuk menyiram pokok, tanam buah-buah. Jadi sesuai kawasan tu untuk bertanilah sebab situ subur. Siapa yang ada sawah kat rumah dia tahulah macam mana cara bertani. Yang pernah tanam pokok-pokok bunga dia tahu macam mana cara-cara nak tanam pokok bunga. Dan majoriti penduduk Madinah adalah penyembah berhala. Mereka juga walaupun mereka ni sebelum kedatangan Islam ni orang Madinah ni dia sembah berhala juga sebagaimana orang Mekah sembah berhala. Jadi mereka ni tidak sembah Allah lagi lah pada masa tu sebelum datang Islam. Selepas datangnya kaum orang Islam ke Madinah, mereka terus meninggalkan kepercayaan menyembah berhala. Okey. Siapa boleh baca ni? Siapa boleh baca ni? Please. Siapa boleh baca? Jenis-jenis kaum Yahudi. Ya, saya kena tutup video ni. Semua bising ni. Ustaz dah dengar lah siapa yang tolong baca ni untuk Ustaz. Siapa yang tolong baca slide ini? Sila cakap saya. Bagi tahu nama cakap saya. Muin nak tolong baca Muin. Saya. Okay, Ustaz bagi ada Muin lah. Muin buka mic lama tak dengar suara Muin. Okey Muin. Saya. Okey. Muin buka mic awak cakap seorang tu. Okey, sila baca Muin. Kau. Saya bukan Kau. Kau. Saya Dina Ustaz, bukan Raya Mu'in. Okey, baca. Senyap macam ni. Jangan risau yang tak sempat nak baca tu ada lagi bahagian yang awak ada lagi. Bani Quraiza. Okey nanti Quraiza Ustaz bagi Bani Qainuqa, Bani Quraiza dan juga Bani Nadir. Ini maklumat tambahan lah untuk awak tahu. Ada 3 jenis orang Yahudi di Madinah. Bising lah bunyi apa yang bising tu? Bising. Sampai bising tu. Ustaz, kenapa ada yang cek banyak sangat sampai dah 1000? Ustaz perasan yang cek banyak-banyak ni Widat. Widat Ustaz perasan. Widat dengan siapa ni? Dia rasa macam pensen je sekarang ni. Waktu kelas saya dah pensen. Dah 115 dah ada orang chat. Itulah banyak sangat. Banyak.
Jangan. Jangan chat. Jangan chat. Okey. Kita dah habis kelas dah. Awak ada berapa minit lagi? Okey. Saya terangkan sedikit sebanyak berkenaan. Tadi ada orang bagi link YouTube lah Ustaz. Ya, apa? Tadi ada orang bagi link YouTube. Dah pandai buat link dah. Umar Hamzah. Ya Allah, jangan. Umar Hamzah. Jangan tekan link tu, Jangan jangan buat tekan macam link tu. tu. Umar Hamzah jangan buat macam ni. Kita tengah kelas ni. Saya dah cakap sekarang tahu dah. Jangan. Umar Hamzah ni tak baik macam tu. Kita tengah kelas ni. Tengah belajar ilmu sirah. Ustaz, dah sekarang ni saya dah belajar. Saya dah Saya cakap. rasa lagi banyak. Tapi yang start dulu yang ceknya adalah banyak Siapa? ni. Siapa yang start check tu? Fatimah dulu yang cek. Fatimah dulu yang check. Allah, Fatimah. Fatimah cek dulu Ustaz. Fatimah saya nampak. Tak apa. Okey, yang berlalu biarkan berlalu. Kita belajar sekarang ni. Kaum Ustaz, Yahudi biar Madinah Ustaz, pula. saya layan. Okey, fokus di Saya depan. layan. Kaum Yahudi Madinah pula terbahagi kepada 3 puak yang besar, iaitu Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan juga Bani Nadir. Okey, sebut ramai-ramai bersama Ustaz. Yang pertama Bani Qainuqa. Sebut. Bani Yang kedua Bani Quraizah. Bani Quraizah. Dan yang terakhir Bani Nadir. Nadir. Okey, Ustaz cerita sedikit sebanyak berkenaan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi baik ke jahat? Jahat. Jahat. Sebahagiannya ada, kecil-kecil je yang baik. Hilang atap itu je. Awak tahu tak kenapa kaum Aus dan kaum Khazraj berperang sesama sendiri? Sebab apa? Tahu tak kenapa? Siapa yang buat mereka berperang tu? Macam apa ni situasi di Palestin. Orang Yahudi juga yang buatkan kaum Aus dan juga kaum Khazraj ni berperang. Mereka ni berhasutlah, dia orang ni jadi batu api. Ustaz, dia orang tempat dia orang sendiri ke? Sebenarnya Madinah ni tempat orang Arab. Orang Yahudi dia baru datang kemudian. Macam itulah. Tapi kenapa apa tu? Tempat Madinah tu baik je yang Ustaz cakap. Sekarang ni semua baiklah. Dulu semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi ni lah yang menghasut supaya kaum Aus dan juga kaum Khazraj ini berperang sesama sendiri sehinggalah mereka mati, ramai yang mati. Jahat kaum Yahudi. Ya. Kalau Sehinggalah sampai zaman Rasulullah halau orang Yahudi keluar Madinah. Sebab tu bila kita pergi Madinah dah tak ada dah orang Yahudi. Orang Islam semuanya. Kan sekarang dah tak ada orang Yahudi. Sebab ada satu cerita Rasulullah halau orang Yahudi sebab dia orang melanggar perjanjian. Semasa Rasulullah tinggal di Madinah, orang Yahudi cuba merancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Jahatnya orang Yahudi. Dalam banyak orang, Nabi Muhammad pula kena bunuh. Dia merancang nak bunuh tapi Allah tak benarkan mereka percaya membunuh Nabi. Jadi mereka bagi apa balasan Ustaz? Allah bagi macam-macam lah. Antaranya mereka ni dihalau keluar daripada Madinah, itulah antaranya. Lepas tu mereka ni diperangi, mereka ni bunuhlah orang Yahudi ni. Dan yang paling penting kita kena percaya orang Yahudi ni nanti di akhirat kelak akan dipersoalkan apa yang mereka buat selama ni. Kejahatan yang mereka buat. Tapi tak semualah orang Yahudi jahat, ada orang Yahudi yang baik, cuma kebanyakan mereka lah yang jahat. Jadi sehingga kan Nabi sendiri yang menghalau orang Yahudi daripada Madinah. Sebab itulah sekarang kan murid-murid semua sekarang, awak semua kalau nak pergi Madinah tak perlu risau dah. Sebab orang Yahudi dah tiada, dah dihalau keluar. Tapi kadang-kadang saya takut waktu malam sebab tak kena tiada orang senyap-senyap. Sekarang mereka tinggal di mana sekarang? Orang Yahudi tinggal di mana sekarang? Sekarang mereka tinggal di Palestin. Mereka panggil Israel. Itulah cerita sedikit banyak berkenaan Yahudi lah. Tapi diorang pun nak buat perang juga ke dekat Palestin? Sekarang ni pun tengah berperang dengan orang Islam. Itu dah nak bagi tahu kejahatan orang-orang
Zionis Orang Yahudi nak serang Palestin. Ya, seorang-seorang soalan, tak dengar soalan awak. Saya. Ada apa yang tanya ni? Siapa yang tanya tadi? Tanya apa tadi? Kita tak boleh lagi ke sebab dia orang nak buat perang. Madinah. Kat Palestin je berlaku perangan. Tempat lain insya-Allah masih selamat lagi lah. Kenapa berperang? Tak. Kenapa Yahudi ni tak habis lagi lah nak serang dekat Palestin? Sebab orang Yahudi dia jealous. Dia tak suka, dia benci sangat orang Islam. Dia benci antara sebab dia benci sebab kesian tau. antara sebab dia orang benci kepada orang Islam sebab dia orang jealous. Bayi tu. Dia orang jealous. Nabi ni dilahirkan daripada orang Arab bukan daripada orang Yahudi. Jadi dia marahlah. Kenapa Nabi ni dilahirkan daripada kalangan orang Arab bukan orang Yahudi. Jadi mereka marah itu. Itu sebabnya. Dia tentara Yahudi tu dia tentara Yahudi tu apa? Apa soalan? Sana Lafaz tanya apa dia? Lafaz tanya dia kan? Tak dengar soalan apa. Okey, ada lagi nak bagi soalan lagi nak soal Ustaz ada. Orang Yahudi dah habis ke serang dekat Palestin? Belum habis lagi. Mereka belum habis lagi. Mereka akan sentiasa bergaduh dengan orang Islam. Sehinggalah datang Nabi Isa dan juga Imam Mahdi. Masa tu mereka akan dibunuh satu orang Zirani Israel ni. Masa tu orang Yahudi akan dibunuh satu persatu disebabkan kejahatan mereka yang terlalu melampau. Ada macam kenapa Yahudi ni bunuh Nabi Isa dan juga Imam Mahdi akan datang di akhir zaman nanti. Kita percaya nanti dia akan datang juga. Dia akan selamatkan orang Palestin. Mereka akan selamatkan orang Palestin. Masjid Aqsa akan menyelamatkan Masjid Aqsa daripada dijarah oleh orang. Dia tak bagi orang solat. Mereka tak bagi orang solat, mereka tak bagi orang buat Islam. Orang Islam suka baling bom tu dekat langit. Baling bom, baling bom ke? Okey, semua kelas dah habis. Tak sempat dah nak borak-borak apa. Dia kuat kan? Siapa yang kuat? Siapa yang kuat? Imam Mahdi ni kuat apa? Imam Mahdi ni yang kuat. Dia memang kuat. Dia serang orang Yahudi ke Ustaz? Dia akan serang. Dia akan serang orang Yahudi. Imam Mahdi ni. Lepas tu Imam Mahdi yang menang. Imam Mahdi yang menang, betul tu. Imam Mahdi yang menang yang dapat. Jadi Palestin selamat dah. Palestin selamat daripada Israel, daripada Zionis Israel. Umat Islam boleh hidup dengan aman. Imam Mahdi tu siapa? Palestin dah tak ada rumah, tak ada makanan, tak ada tempat tinggal. Tak Ya, ada. Adif. Bagaimana? Jahat. Imam Mahdi tu jahat. Siapa jahat? Imam Mahdi. Yang Mahdi ni baik lah. Dia lah yang akan menyelamatkan orang Islam nanti. Antaranya lah. Imam Mahdi tu dulu-dulu je jahat sekarang. Mana ada. Siapa cakap macam tu? Tak baik. Imam Mahdi ni dia adalah Imam Mahdi tu dah lah dia selamatkan Palestin. Tak bersyukur ke? Imam Mahdi ni dia daripada keturunan Rasulullah. Awak jangan cakap macam tu. Tak baik. Dia memang daripada dulu memang dia baik. Sampai dia besar pun dia baik juga Imam Mahdi ni. Dia ada daripada keturunan Rasulullah. Jadi Allah takdirkan Imam Mahdi ni dia akan selamatkan umat Islam di tanah Arab ni lah insya-Allah. Jadi kita percaya je nanti satu hari nanti dia akan turun di bumi ni bersama dengan Nabi Isa. Nabi Isa akan datang bunuh Dajjal. Nabi Isa sendiri akan datang bunuh Dajjal. Kita percaya je. Dajjal kan mata dia buta satu. Ya, mata buta satu lepas tu ada tanda sini atas kepala dia. Kafir.
Ustaz kalau saya tahu Dajjal memanglah orang kafir. Okey semua. Tak sempat nak berani mengajar lebih-lebih lagi. Tak sempat. Dah kelas dah habis. Tujuh dah lewat dah kelas kita. Okey. Dajjal bukan manusia. Janganlah saya boring. Dah tutup. Kita okey baca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Okey sebelum tu saya tak ingat nak bagi tahu ada kerja sekolah, ada hadiah untuk awak. Ada kerja sekolah. Jangan lupa. Jangan les lagi. Orang ramai dah les. Jangan les lagi. Buka muka surat 27. Satu muka surat saja. Jawab dan hantar ke Telegram boleh? 27. Muka surat 27. Makasih Sasa. Muka surat 27 ya. Hantar dekat Telegram boleh? Muka surat 27. Satu muka surat je. Isi tempat. Okey bye. Waalaikumsalam. Okey bye semua. Relax. Sama-sama. Waalaikumsalam. Hai. Bye Aki. Aki jangan lupa jawab soalan Jawab buka latihan muka surat 27 Aki. Okey bye Aki. Hai.